Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to another question. So, for number 6 ni, saya tak nak cover lah sebab it's something yang saya rasa macam mungkin dah lupa, but you guys can buka balik buku teks sekolah chapter Logical Reasoning Form 4. Okay, so saya nak cover yang ni lah. Because this is apa yang kita dah tak nampak a long, very long time ago. So, this one comes from Form 2. Salin So form 2 chapter 5 which is circles. So particularly dia ada dalam page 88 sampailah ke page 92. Okay, you guys can ada buku teks digital and everything kan, so korang boleh tengok kat situ lah. Okay, so jom kita tengoklah soalan dia. Diagram 7 shows a pattern of a square gate of Azman's house. Okay, benda pertama yang kita tahu adalah dia adalah square gate. Apa benda yang square-nya, teacher? So, square-nya adalah yang sini lah. Ada D, ada A, ada B, lepas tu ada C. So, maksudnya kalau square kan, kalau square macam ni, we know that whatever happens, ni akan sama dengan ni, akan sama dengan ni, akan sama dengan ni. So, kalau kat sini, dia katakan dia punya ni adalah 3.5 meter. 3.5 meter. So, sini pun akan jadi 3.5 meter. Sini pun akan jadi 3.5 meter. Sini pun akan jadi 3.5 meter. Itu apa yang maksudnya, yang dimaksudkan dengan square lah. Okay. So, dia kata next one. A, C dengan E, F, G, H are arcs of a circle with a center B. So, apa benda yang dia cakap ni, teacher? So, dia kata AC. So, AC adalah C. Lepas tu ada A. AC lah kan? So, dia adalah arcs of a circle. So, ni. This one. Buruk. Kejap. Sabar. So, ni arc of a circle. And this one is also arc of a circle. Okay. So, fine. So, arc of a circle ni, korang nak tengok formula dia ada dekat mana? Dia ada dekat... Kejap saya tengah selak buku teks. Okay, dia ada dekat page 90 buku teks form 2. So, untuk arc of a circle. So, page 90 form 2. Okay, itu yang pertama lah. Oh, dah habis dah dia punya information, habis dah. Oh, okay, habis dah. Boleh, fine, faham. So, apa yang kita faham? The perimeter in cm of the shaded region. Oh, yang ni dia yang disuruh cari. The perimeter in cm of shaded region. So, jangan diconfusekan perimeter dengan luas. Kalau katakan saya ada macam ni kan. Saya nak cari dia punya perimeter. Katakan ni 2 dengan 2. So, kalau perimeternya, dia adalah tambahkan semua. Ukur keliling dia lah. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dapat 8 cm. Tetapi, kalau ditanyakan luas, so, kita ada 2 juga. 2. So, 2 darab dengan 2 je. 4 cm square. So, sekarang ni, dia nak ukur keliling untuk siapa? Untuk shaded region. So, shaded region kita tahu dia ada yang kat sini. Ni semua ni shaded region kita. Okay. So, jap saya kecilkan sikit. Ni semua ni shaded region ni. Ni pun shaded region. So, yang dia nak suruh kita cari sekarang adalah perimeter untuk shaded region. So, perimeter maksudnya ukur keliling. Ukur keliling of everything yang shaded region tu lah. Macam ni. Okay. So, jap. Ini buruk. Okay. Straightkan dia macam tu. Baiklah. Okay, itu yang pertama ya. So, yang kedua ya, bapak-bapak dan mak-mak sekalian. Dia kata, the perimeter in cm. So, right now, if you guys look properly kat sini, kita bukan ada cm, kita ada meter. So, kita boleh tukarkanlah dia. Gunakan yang ni, darjah 6 Teacher, darjah 6 pun boleh keluar ke? Okay, ni betul, boleh juga keluar. Tapi dia keluar yang this conversion tinggi lah. So, sekarang ni kita ada 3.5 meters kan.
nak tukarkan kepada cm. So, dia akan darabkan dengan 100. So, 3.5 darab 100 macam mana? Lompat 2 kali ke kanan. 1, 2. So, dia akan jadi 350 cm. So, yang ni akan jadi 200 cm. Okay. Okay. So, sekarang ni, okay, kalau kita nampak kat sini, automatic auto kita tahu dia 350 juga. Sebab dia sama juga dengan yang ni. Kan? Sama kan? Samalah. Ni pun sama juga. Sebab kan dia kata square. So, kalau square, ni dengan ni sama dah. Okay. Itu yang pertama. Okay. So, sekarang ni yang merah yang kat sini kita dah tahu dah. 350 dengan 350. Okay. Ada beberapa benda yang kita tak tahu, which is yang hijau kat sini, yang hijau kat sini dengan yang merah kat sini, yang merah kat sini. Okay, so kalau korang nampak betul-betul ayat E, F, G, H, R, arcs ni. So, arcs ni maksudnya dia adalah part of a bigger circle. Itu maksud arc. Okay, macam ni adalah arc, ini adalah arc. Ini adalah apa-apalah yang arc tu kan. Macam arc lah. So, sekarang ni, kalau arc ni, kita tahu dia part of a bigger circle. Maksudnya, sekarang kita tahu yang inilah dia punya apa? Dia punya radius. Ni, radius dia. So, radius kita tahu, had mana pun dia pergi, dia akan jadi sama juga. So, kita tahu radius dia adalah 200 cm. So, kalau sini 200 cm, sini pun akan jadi 200 cm. Sebab yang merah ni radius kan. Ni pun adalah 200 cm. Macam tu. Jadinya sekarang kita nak tambahkan lah apa yang kita tahu kan. So, sekarang saya dah tahu 350. Tambahkan dengan 350. Tambahkan dengan 200 yang saya ada kat sini. Tambahkan lagi dengan 200. Okey. Yang itu semua yang akak baju merah. Yang merah tu lah. Sekarang ni, kita tak tahu akak baju hijau ni. Ni yang kita tak tahu. Okay, ni yang kita tak tahu. Okay, macam mana nak buat? Saya padam dulu. Izinkan saya padam semua yang ada semak-semak ni. Sebab saya tak suka semak. Tiba. So, okay. So, saya nak cari tambahkan dengan yang ni tahu, yang A sampai ke C ni. Okay. So, A sampai ke C ni, kita tahu dia adalah part of a circle lah. Di mana sini dia punya angle adalah 90. Okay. So, okay ni kalau circle sebenar, okay, yang betul-betul besar ni, angle dia adalah 360. Tetapi sekarang, yang dia tanya adalah yang 90 ni je, 90. Sebab apa kita ambil 90 je? Sebab 90 ni, okay, dia akan menjadikan arc yang ni. Yang ni yang kita nak cari ni, yang merah ni. Okay. So, kalau kita tengok kan, arc kan, ARC, arc ni adalah anak dia. Okay. So, arc ni adalah anak dia. Ni yang kita cari, anak dia. Tapi, dia punya atuk moyang nenek dia, yang ni, this whole thing kat sini, dia bukan arc. Namanya adalah circumference. Circumference. Which is, dia punya formula adalah 2 pi r. So, that's why kita akan darabkan dengan 2 pi r. Okay. So, dia punya datuk dia, ni datuk dia, ni anak dia. Cucu dia, contohnya lah. So, 90 per 360, saya akan dapat 1/4. Didarabkan dengan 2 pi r. So, 2 pi kita, dia dah bagi dah kat sini. 22/7. So, radius kita tengok properly. Radius kita nak yang this one. So, we know that our radius is 350. So, kalau saya mengira yang tu, saya akan dapat, sekejap. Saya akan dapat 550. Okay. So, maksudnya 550 tu adalah part yang kat sini lah. Yang kat sini. Macam tu. Okay. Formula ni korang boleh jumpa di page 90. Okay.
So, tambahkan lagi dengan newest thing yang kita ada. Dan last sekali, jangan lupa kita nak tambahkan juga dengan benda ni sebab dia adalah part of the shaded region. Okay, so next one. Saya padam dulu Padam. So, kalau saya nak lukiskan benda ni kan. Okay. Saya lukiskan macam ni. So, dia adalah 45 kat situ. Okay. So, 45. Dan dia sebenarnya adalah part of a bigger circle. Sama juga macam tadi, saya nak cari arc dia. Saya nak cari arc dia. So, ARC samakan dengan berapa dia punya angle kat tengah-tengah tu. Okay, yang ni lah macam yang kat sini. So, dia akan jadi 45. Now, perkan dengan 360 sebab ini adalah total untuk circle. Okay, now arc ini adalah anaknya. Datuknya siapa? Datuknya juga adalah circumference. So, darabkan dengan datuknya 2 pi r. Okay, gitu. So, bila saya dah dapat macam tu, sama lah juga. Okay, masih 45 per 360. Darabkan dengan 2. Darabkan dengan pi adalah 22 per 7. So, radius dia... Okay, radius dia adalah this part right here. This part right here. So, radius dia adalah, kalau korang tengok, this part right here lah. Yang ni. So, radius dia adalah 200 meter. So, darabkanlah 200 meter. Macam tu. Okay, so, bila kita dah buat macam tu, saya akan dapat 1807.14 cm. Okay, 1807.14 cm. Kejap, sorry, bukan. Saya dapat 1100 perkan dengan 7. So, itu adalah panjang untuk yang kat sini. 1100 per 7. Ni yang kat sini lah. Okay, so tambahkanlah 1100 perkan dengan 7. So, last saya akan dapat tambahkan semua ni lah. 350 ni. So, korang akan dapat 1807.14 cm. Dah habis dah untuk soalan A. Okay. So, remember the basics that you guys have to know adalah from page 90. Dan insyaAllah korang boleh buat. Okay. So, kita tengok pula soalan kita yang seterusnya. Okay, untuk next question ni, dia cakap area in cm square of the shaded region. Okay, so this one watch carefully. Another concept yang you guys boleh dapat daripada page 91, buku form 2. Okay, so jom kita tengok. So, shaded region sebenarnya ada dua. Yang pertama, this one, yang merah ni. Yang kedua kat sini. But then, for now, first of all, saya nak fokuskan dekat merah yang ke atas ni lah. Dan kita tahu, this diagram, selain daripada merah, dia actually divided into like 2 different parts macam ni. Okay. So, dia nak tanya area kan guys. Okay. So, kalau saya nak redraw balik benda ni, macam ni kan. Dia... Sabar. Okay, chill guys. Okay. Sama dengan kalau saya pecahkan dia adalah macam gini tambah macam gitu. Okay. So, yang macam gini tu dia adalah yang macam gini lah. Dan yang macam gitu dia yang ini. So, sekarang ni, okay. Sekarang ni, remember saya nak fokuskan dekat yang kat sini dulu. Yang kat sini sabar jap lagi. Dia duduk dalam yang kuning tu. Alright. So, bila kita nak cari area yang paling mudah lah kan. Okay. Kita tahu, untuk this whole thing right here, semua ni adalah bentuk square kan. Okay. Kalau dia bentuk square, maksudnya macam ni lah. Macam ni. So, sini 350. Sini pun 350. So, I want to find area untuk the whole square.
it is actually 350 darabkan dengan 350. So 350 darabkan dengan 350. That one is for the whole square. Whole square yang macam tu. So kita ada macam ni. Lepas tu kita ada macam ni. Okay. But then we don't really want the whole square. We actually want this red part only. Okay. Tapi tiada kemanisan, without kepayahan, without effort dan sebagainya. So yang ini yang kita nak cari. Yang ini yang kita tak tahu lagi. So bila tak diketahui, tinggalkan je begitu. Tambahkan dengan, teacher ni pun saya tak tahu yang kuning ni. Okay. Chill. Relax dulu. Okay. So untuk yang kuning ni, it is actually part of a bigger circle. Macam tu. Kan sebab dia ada sebut kat mana entah tadi. Diagram EFGH. Kata EFGH, which is this one lah. EFGH are arcs of a circle. Maksudnya arcs ni adalah arcs of a circle. Okay. So, sekarang ni saya nak cari area untuk yang ni. Area untuk yang tu kan. Okay, so saya nak cari dia punya area. So, area sama dengan, okay, so right now kalau kita tengok, yang ini dia adalah 90. Perkan dengan bawah dia always total untuk the whole circle. Kita tahu semua circle dalam dunia ni, basikal ke, kipas ke, tayar ke, apa ke, mestilah 360. Okay, didarabkan dengan, kan dia cakap pasal area. Maksudnya kalau kita remember, area of a whole circle, formula dia adalah pi r squared. Macam tu. Okay. So, pi r squared tu nak letak apa? Pi tu dah tahu dah. Dia adalah 22 perkan dengan 7. So, sini ada 1/4. So, r square kita nak tahu. So, r square kita, radius kita, okay, adalah this part right here, yang kat sini. So, sini sama dengan sini. Okay. So, dia adalah 350 je. So, darabkanlah dengan 350. Squarekan dia kat situ. Okay. So, right now, kalau saya kira yang ini, okay, 350 darabkan dengan 350, saya akan dapat 122,500. Samakan dengan this is what I want to find. Okay, bila tak find, biarkan kat situ. Tambahkan lagi dengan, so this whole thing right here, korang kira lah. 1/4 darabkan dengan 22/7, darabkan dengan 350. So, you guys are going to get 96,250. So, right now, remember saya nak cari yang ni tau. Yang ini. Yang kat sini. So, yang lain-lain ni akan pindahkan ke sini lah. So, 12,122,500. Tolakkan dengan 962,50. Samakan dengan, yang ni lah kita nak tadi. Yang dari tadi kita duk cari tu, yang kat sini. Okay, so tekanlah kalkulator 122,500. Tolakkan dengan 96250. Akan dapat 26,250. Okay. So, remember 26,250 tu, dia yang dekat sini tau, yang shaded pertama ni. 26,250. Okay. Shaded yang pertama, which means perjuangan kita sebenarnya tak habis lagi. Sebab kita dah settle cari yang ni. Tapi kita tak settle lagi cari yang ini. Okay. So, okay. So, right now, yang tadi tu dah settle. Okay, sekejap Okay, saya padam dulu. Alright. So, right now, saya dah tahu yang dekat sini adalah 26,250. Now, tadi kan saya dah tolakkan ke semuanya kan. Saya tak nak semua sebab saya nak kira dia punya area of this circle. Tapi sekarang ni saya nak yang ini sahaja. This one right here. So right now kalau dia nak tanya luas kawasan Balaurik, area
shaded. So dia sebenarnya adalah this part right here yang kita baru kira tadi, sebut-sebut kira tu, tambahkan dengan this part right here sebenarnya. So this one yang biru ni, lepas tu lagi satu saya buat warna kuning lah. Okay, warna kuning kat sini. So biru tu dah no problem dah, kita memang dah dapat 26,250. Okay, tambahkan dengan, okay, so kat sini kita tahu dia adalah part of a bigger circle, betul tak? So kalau part of a bigger circle, dia kat sini dia punya ni adalah 45. So dia adalah 45. The whole circle is 360. Now they are talking about luas, which is area. So area bukan 2 pi r tapi pi r square. Yes, begitu. Okay, so pi ni kita tahu dia adalah 22/7 darabkan dengan r square dia. R dia adalah 2 meter, tapi dan remember tadi kan kita dah tukar dia jadi 200. So jadi 200 square 45/360 tambahkan dengan 26,250. So right now bolehlah kita tambah ke semuanya, dan what we should be getting is samakan dengan 41,964.29 cm square. Ini tambahkan semualah, korang tekanlah kalkulator. Okay. Alright, so next one that we're gonna look at. Okay, kita akan tengok soalan mana. I think I wanna do this one. Okay, so dia kata diagram 8 shows distance against time graph. So highlight siap-siap, distance against time graph. Distance, lepas tu kita ada time. Within 90 minutes. Okay, maksudnya perjalanan ini mengambil masa 90 minit. Okay. Okay, so dia kata calculate the speed in kilometer of the bus for the last 40 minutes. Okay, kat sini kena tengok ayat dia yang terpenting, last 40 minutes. Okay. Contohnya kan, kalau saya kan, okay, saya dalam kelas lah kan. So dalam kelas saya, planning saya ada planning lah kalau masuk kelas kan. Macam korang lah ada planning kalau nak main game ke apa ke. So the first 10 minutes, macam ni kan. Ni the first 10 minutes, saya akan saya akan buat macam sesi motivasi contohnya. Okay. Lepas tu, next one. Dan sini 40, lepas tu sini 60. Okay. So, yang ini adalah first 10 minutes. Okay. Dan then next one. Lepas tu, antara sini dengan sini, bukan 50 minit tau. Antara sini dengan sini, maksudnya 40 ditolakkan dengan 10, saya akan dapat 30 minit. So, 30 minit ni saya mengajar dan mengajar. Okay. And then, last one. Okay, kalau ini namanya adalah first 10 minutes. Okay. So, kalau tu first 10 minutes, yang ini, this one right here, adalah apa yang dinamakan sebagai last. Nak tahu berapa minit? Kita tengok dia start sini, dia habis kat sini kan. So, maksudnya dia 60 tolakkan dengan 40, jadi 20. Last 20 minit. Maksudnya 20 minit terakhir saya buat quiz contohnya. So, itu maksud last 20 minit, first 10 minutes dan sebagainya. Kalau first dia berada di awal-awal ni, start dengan starting dia, and then this one. Kalau last dia ending dia, lepas tu dia macam tu. Okay. So kalau yang kat sini, bila dikatakan last 40 minutes, so last 40 minutes, maksudnya dia berada di sini. Ni yang apa yang kita nak kaji ni. Okay. So kalau dia tanya speed, maksudnya kita ada saya, ni apa yang saya ajar budak-budak form 2, saya dah ada TikTok. So, di sini kan. Okay, untuk the last 40 minutes, so kita tahu time kita adalah 40 minit lah. 40 minit sebab kita ada 40 kat sini.
Dan dia nak suruh kita cari speed. So speed adalah something yang kita tak tahu. But then, do we know anything about the distance? So kalau kita tengok distance dia start kat sini dia adalah 20 km. Dan dia habis kat sini dia adalah 0 km. So, kenapa kosong? Kalau korang tanya, dia adalah kat sini. So, 20 ditolakkan dengan kosong akan dapat 20. So, dia punya distance akan jadi 20 km. Okay, gitu. So, ni adalah apa yang kita apa yang kita tahulah. Tan Boon Hyung pula, okay. By the way, kalau siapa ikut dia punya TikTok, he's so funny. In case korang tak kenal, dia adalah pair beregu mens yang paling hebat lah. 2006 kot. Time tu I think korang baru 2-3 tahun. Mungkin korang tak kenal lah, tapi dia memang hebat gila. Okay, so right now dia nak suruh kita cari speed. Okay, and korang kena be careful. Dia kata dalam kilometer H-1. Apa benda pula tu teacher? Dia macam ni tau. Kilometer H-1. Okay, sebenarnya kita boleh tulis dia sebagai macam ni. Kilometer ni kilometer lah kan. H-1 ni dia sebenarnya boleh jadi perkan dengan H. Ataupun dia boleh jadi km per H. Ini maksud dia semua sama je. Different cara menulis saja. So, yang saya nak tengok sekarang yang kat sini ha. Okay, dia nak dalam kilometer kat atas tu, which is betul lah apa yang kita dah ada. Dan bawah tu dia nak hours, tapi kita ada minute. Kita ada problem sebenarnya kat sini. Okay, kalau budak biasa buat, okay, budak yang belum belajar benda ni, dia akan buat 20 bagi 40 terus dapat 0.5. Tapi dia nak dalam kilometer per hour. So kita kena tukarkan minit ni menjadi hours. So macam mana? Okay, saya buat macam ni. Ini analogi pelik lah yang saya buat dengan form 2. Apa-apalah analogi yang korang boleh fikir. Harimau Malaya seksi contohnya kan. Okay, so harimau Malaya seksi maksudnya kalau hour nak pergi ke minit, saya akan darabkan dengan 60. Kalau minit nak pergi ke second, saya akan darabkan dengan 60. Kalau second nak pergi ke minit, saya akan bahagikan dengan 60. Kalau minit nak pergi ke hour, saya akan bahagikan dengan 60. So right now kita tengok apa yang diberi 40 minit. So 40 minit duduk kat sini. Nak pergi ke mana? Pergi ke kiri ke? Pergi ke kanan? So dia nak pergi ke sini. Maksudnya 40 minit ni kena bahagikan dengan 60. So 40 will be divided by 60. Barulah kita boleh dapat 40 over 60 hours. So 40 over 60 macam tu kan. So dia adalah hours. So 40 perkan dengan 60 hour. Okay. So kalau 40 bahagikan dengan 60, saya akan dapat 0.667 hours macam tu. So sekarang ni barulah saya boleh kira dia punya speed. Speed dia samakan dengan 20 km perkan dengan 0.667 hours. So 20 km bahagikan dengan 0.667 dapat 29.985 km per hour. Okay, so itu adalah dia punya speed lah. Okay. Okay, so tadi dia tanya speed. So ini adalah cara untuk kita kira speed. Right now, kalau kita tengok, dia cakap average speed macam sama. Memang betul sama, tapi ada sedikit perbezaan dia. So, sama juga kita menggunakan triangle yang sama. Saya dak TikTok. Okay. Now, bila dia katakan average, kita letakkan sini. Average speed akan jadi total distance, total time. Lagi sekali. Average speed, total distance over total time. Total tu maksudnya keseluruhannya. Kita tak nak ambil sikit-sikit dah. Kita nak ambil semua total distance. Okay. So, kalau kita tengok, yang paling senang untuk kita tengok adalah total time. Sebab dia start dekat kosong. Dia habis dekat 90. Maksudnya, time dia adalah 90. 90 apa? Tengok kat sini. 90 minit. Okay. So, 90 minit. Now, total distance ni yang ramai pelajar confuse. So, saya tak nak korang ikut confuse sekali. So, total distance kita kena tengok satu per satu.
So kita bayangkan lah kan, kita jalan and stop kat sini. Okay, so yang merah ni dia punya distance adalah 7. Macam tu. Okay, so next one kita tengok bila jalan-jalan tu dia jadi macam ni. Yang ini bukannya dia dia mati ke apa, tapi macam kita lah kan, jalan-jalan pergi kantin, lepas tu membawang dengan kawan kita contohnya. Weh, ni susah, tu susah dan sebagainya. So bila kita membawang tu kita tak jalan, kita duduk diam. So kat sini kita punya total distance akan jadi kosong. Kat situ dia akan jadi kosong. Okay, so bila dah bawang-bawang tu dah penat, okay, jomlah study weh. Kita tak boleh komplain lama-lama. Komplain lama-lama pun masih perlu jawab SPM. So dia pun daripada 7 ni dia pergi ke sini. Okay, so sekarang ni daripada 7 dia pergi ke 20. So total distance dia sekarang akan jadi 20 tolakkan dengan 7. So akan dapat 13. Macam tu. Dia remember distance dia kena kira satu-satu. Kalau time dia senang. Okay, last one. Dia dah kat sini. Okay weh, penat lah aku nak balik Aspuri. Bye. Macam ni kan. So kita tengok dia start dengan apa? Dia start dengan 20. Dia habis dengan apa? Dia habis dengan kosong. So maksudnya distance untuk yang ni adalah 20. Macam tu. Okay. So distance untuk yang ni adalah 20. So kalau dikatakannya total, maksudnya yang saya kena buat adalah tambahkan semua. 7. Lepas tu saya nak tambahkan dengan 13. Lepas tu saya nak tambahkan dengan 20. So saya akan dapat 40. 40 apa? Tengok balik yang ditulis. 40 km. So total distance dia adalah 40 km. Okay. So dah dapat dah total distance dia. Yang ni 40 km. Total time pun saya dah dapat 90 minit. Okay. Now yang kita nak cari hanyalah average speed. Okay. Average speed dia nak unit dia dalam kilometer per hour. So km per hour. Tapi chop. Sekarang ni kita ada minit. So sama juga macam tadi. Harimau Malaya seksi. So yang saya ada adalah 90 minit. So saya nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke hours. So pergi ke hours akan pergi sini, bahagikan dengan 60. So dia akan jadi 90 overkan dengan 60, potong-potong 9/6 adalah 1.5. So bukan 90 minit, saya nak jadikan dia 1.5 hours supaya saya akan dapat dalam unit ni. So jom kita kiralah average speed samakan dengan 40 km perkan dengan 1.5 hours. So 40 dibahagikan dengan 1.5 akan dapat 26.67 km per hour. So itulah dia punya jawapan dia yang terakhir. Okay. Okay, so itu. Okay, let's go. Kita tengok soalan seterusnya. Dia kata diagram A, 9A shows a circular disc. So, this is our circular disc. And with 5 equal sectors. Maksudnya, we have this one, this one, this one, and this one. Okay. And then, and a fixed pointer. So, pointer ni macam, tak tahulah korang tak pernah buat tengok roda impian, tapi korang boleh YouTube lah. It's something like this. Okay, itu favourite show saya masa saya 5-6 tahun dulu. Anyway, so each sector is labelled with smartphone, camera, radio, computer and television. So diagram 9B shows a box. So 9B pula ada dua benda. Okay, 9A dengan 9B banyaknya. 3 food vouchers worth 50, 100 and 200. Okay, so apa yang dia cakap? A lucky customer in a supermarket is given a chance to spin the disc once. Okay. Maksudnya spin the disc satu kali. And then draw a food voucher from the box. Nombor 2. So maksudnya katakanlah kan ni korang kan. Okay. So korang nak masuk apa? Masuk Giant. Okay. So tiba-tiba korang lah pemenang bertuah untuk hari itu. Okay. Sometimes hidup kita lebih bertuah daripada hari-hari yang lain dan sebagainya. So, korang ada manager tu suruh korang, okay, spin this one untuk menang cabutan bertuah.
dah lepas spin tu kan, dah lepas jatuh di timba tangga, dapat pula 50 atau 100 atau 200. So ni macam lepas kita buat ni, kita buat ni pula. So akan ada dua benda yang kita wajib buat lah. Macam tu. Okay. So ni saya dah buat dah, I think from previous class, but saya try buat balik. Okay. So dia ada first time dengan second time kan. So kita macam buat sort of kotak lah macam ni. Macam ni. Okay. So first time kita akan maybe kita akan dapat television, we don't know. Kita tulis je apa yang ada. Kita akan dapat smartphone, saya letak je lah smartphone kan. Maybe saya akan dapat kamera, so saya letak kamera kat sini. Maybe saya akan dapat radio, so letakkan radio kat sini. Okay. Maybe saya akan dapat komputer kat sini. Kalau tanya saya nak yang mana, saya nak television lah, sebab kat Lenggong ni saya tak ada TV. Okay. So I only use my laptops to stream and everything. Okay, macam tu. Okay, itu untuk yang pertama lah. Okay. Dan untuk yang kedua, kita ada 3 choice. 50, 100 dengan 200. So, buatlah 50. Lepas tu saya ada 100. Lepas tu saya ada 200. Macam tu. Okay. Alright. So, right now, dia kata by listing all the possible outcomes. Okay, apa outcome yang boleh terjadi? So, kalau kita tengok kat sini, dia akan jadi T50. Kalau sini dia akan jadi S50. Maksudnya, kalau yang first ni, mula-mula dia spin tu, dia dapat TV. Lepas tu, dia seluk-seluk, dia dapat 50. Macam tu. Ataupun yang kedua, dia dapat smartphone. Lepas tu, dia dapat RM50. Ataupun yang ketiga, dapat C, apa nama dia? 50 macam tu. So, dia dapat R50. Lepas tu, sini dia dapat C50 macam tu lah. Okay. So, untuk korang list down kan benda-benda tu. Okay. Untuk korang list down kan benda-benda tu, just buat macam ni. S samakan dengan. So, you guys do like a curly bracket macam ni. So, listkan lah semua ni. T50, S50, C50. Lepas tu ada R50, C50. Okay, so I just want you guys to do this kotak kalau korang tak biasa lah. Okay. And then tak perlu nak isi dalam ni. Korang isi je terus kat sini. This is just untuk guide korang lah. So, kalau untuk yang kat sini dia adalah T100. Kalau yang kat sini dia adalah S100. Kalau yang kat sini dia adalah C100. Kalau yang kat sini adalah R100. Kat sini adalah C100. Kat sini adalah T200. Saya tulis je lah korang tengoklah betul-betul. Banyaknya. Okay. So, R200. And then I have C200. Tutup dengan curly bracket. Okay. So, dia nak tanya apa sebenarnya. Dia kata, okay. The customer wins a smartphone. Okay. Find the probability. Customer wins a smartphone. So, kita tengok untuk yang A. Smartphone or food voucher. Okay. So, kalau dia cakap smartphone ataupun food voucher. So, dia cakap smartphone ataupun food voucher RM50. Okay, ada perbezaan kalau smartphone and food voucher RM50 dengan smartphone or food voucher RM50. So, kita tengok yang ni dululah. Smartphone and RM50. Maksudnya, kita wajib dapat smartphone dengan RM50. So, smartphone dan RM50 akan dapat di sini. Itu sahaja. Tetapi sekarang, kita punya condition adalah dia boleh dapat sama ada smartphone ataupun RM50. So, kalau smartphone, saya ambil yang ni kat sini lah. Ni semua smartphone. Lepas tu, ataupun food voucher RM50. So, ambil semua yang food voucher RM50. Sebab dia boleh bagi pilihan sama ada smartphone ataupun food voucher. So, kalau ditanyakannya probability, okay, kita tengok ni 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Kita sambung. By the way, tadi yang ni saya tersilap. Yang ni tak perlu nak tulis semua. Okay, I silap baca soalan dia. I thought dia nak list count semua benda, tapi tak. Okay, just let's go. So A, dia kata smartphone ataupun food voucher. So smartphone ataupun food voucher, kalau kita kira, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So saya akan ada 7. Dan nak perkan dengan berapa? Total dia lah. So kat sini saya ada 3. 1, 2, 3. Kat sini saya akan ada 5. So 3 didarabkan dengan 5, saya akan dapat 15. Okay. But then this one is not enough because dia kata listing all the possible outcomes. So possible outcomes dia sama dengan S. So korang buatlah macam ni. Salin balik. T 50. S 50, C 50, R 50. Lepas tu sekejap, kita ada komputer juga so boleh buat lain lah, macam K ke contohnya untuk komputer. So K 50 dan yang kat sini adalah S 100 dengan S 200. So S 100, lepas tu S 200, tutup bracket, dah macam tu. Okay. And then next one dia tanya, pelanggan, the customer does not win a computer and a food voucher worth more than RM50. So untuk soalan yang ni, kita padam dulu apa yang kita ada so far. Okay, saya padamkan dulu. You guys boleh fikirkanlah apa benda maksud dia sebenarnya. But menggunakan cara kotak ni, insyaAllah kita boleh juga dapat jawapan dia. Okay. So this one. So dia kata the customer does not win a computer. So kita tahu komputer ada dekat sini. Okay, so dia sebut pasal komputer. And a food voucher worth more than RM50. So kat sini perkataannya and. Perkataan dia and. So kalau tengok and a food voucher. So and food voucher more than 50. So kalau and, dia akan jadi dekat sini dengan dekat sini. Okay. Dekat sini masih dimaafkan sebab dia, sebab kat sini dia adalah computer and 50. Okay. Tapi dia kata computer and food voucher more than RM50. So kita hanya ambil dua ini sahaja. Okay. So untuk soalan ni dia tanya, the customer does not win a computer and a food voucher worth more than 50. So computer and food voucher more than 50 is this part right here lah. Okay. So kalau dia tak menang yang tu, dia akan menang apa? Dia akan menang dan lain-lain yang kat sini. Yang ni. Okay. So another word untuk dia tak menang computer and food voucher adalah yang biru tu lah. So korang bolehlah list down kan benda-benda yang biru tu ikut jawapan final dan akan dapat 13/15. Okay. So itu untuk yang B. Okay. So apa lagi soalan nak buat? Okay, jom kita tengok soalan ni pula. So this is what you guys learned dalam form 3, plans and elevation. Okay, so kita tengok dia macam ni tau. Dia macam, it's sort of like dia lukis something and then dia nak kita bayangkan lah kita ada mata kat banyak tempat kan. Kita ni kan macam rambang mata kadang-kadang. So kadang-kadang mata kita kat situ, kadang-kadang mata kita kat sini. Okay. And then kita tengok the elevation of the remaining solid on a vertical plane parallel to AB as viewed from X. So kalau di viewkan from X, kita kena imagine sikit lah kan. Okay, kalau mata kita kat X bukan kat mana-mana. Okay, padam mata yang ada kat sini. So the basic shape yang kita akan dapat dekat situ adalah shape yang ni lah. This one, this one, this one. Lepas tu sini, sini dengan sini. Okay, itu adalah first layer.
Dia macam manusia juga kan. Kalau manusia, dia macam ada banyak layer tau kan. Macam kita kena peel off one by one. Kalau kita nak mengenali seseorang, mula-mula kita nampak lapisan pertama dia adalah pendiam. Lapisan yang ke-10 baru kita nampak dia pun lagi gila daripada kita. Contohnya, okay. So, lapisan pertama ni, kita lukislah kat sini. Something like this, okay. Korang gunalah pembaris dan ukur ikut dia punya scale lah. Kalau sini 3 cm, lukis 3 cm. So, dia macam ni, macam tu dan macam tu. Okay. So, 3 cm, lepas tu situ 6 cm. Lepas tu, kita labelkan lah dia punya alphabet. So, kita ada A, ada E, lepas tu ada D, ada, sekejap. I think ada something else tu, okay. Ada P. So, sini adalah P kita dan sini Q, sini adalah B. Okay. Itu untuk layer yang pertama. Okay. So, if you guys tengok betul-betul lah kan, macam layer yang pertama ni, which is kat sini, this one. So, kita akan nampak bahawasanya, okay, if kita nampak dari situ kan, kita nampak yang ini, dia match dengan yang ni kan. So, it's sort of like this one. Macam tu. So, kat situ, dia akan jadi, sebab ketinggian dia kat sini adalah 5 cm kan. So, and this one is also, sekejap, saya buat warna sini. Macam 5 cm. So, 5 cm, 5 cm, 5 cm kan. So, we know that lepas kat sini, kita ada satu lagi line macam ni. Lepas tu, buat macam ni. Macam tu. Okay. So, memanglah bentuk dia macam-macam. Tapi, that's what we see from here lah. So, kat sini, kita akan, okay. So, now we are complete with the things that we have. So, kita nak labelkan lah dia. Kalau kita tengok, sini kata BQ sama dengan 2 cm. So, I can actually label this one as 2 cm. Okay. Lepas tu, kan dia cakap the whole thing right here is 5 cm. So, yang dekat sini, dia adalah 3 cm sebenarnya. Okay, because 3 cm tambahkan dengan 2 cm, akan dapat 5 cm. Okay. And then, apa lagi yang dia beri? Okay. Kalau kita tengok kat sini, dia kata RS sama dengan 4 cm kan. So, RS sama dengan 4 cm. Okay. Which means that kita tahu kat sini, dia kawan dia RS juga. Yang ini pun 4 cm juga. Sini 4 cm. So, here will also be 4 cm. Okay. Dah habis ke belum? Okay, belum. Sebab apa? Tengok Okay, so sekarang ni, tadi kan yang A ni, kalau kita tengok, dia adalah lapisan pertama tau. Tapi kita tahu juga dia ada another lapisan, which is lapisan belakang tu. So, G. That's why kita akan slashkan dengan G kat situ. Okay. Sama juga dengan yang ni. Dia adalah B. Okay. Which is what we have right here. Dan dia ada juga lapisan terakhir dia, lapisan yang gila-gila dia, which is H. So, B atau H macam tu. So, yang kat belakang ni, sentiasa benda yang kita tak nampak lah. Maksudnya yang kita nampak adalah A dengan B, tapi dia sebenarnya ada juga G dengan H. Okay, so padam yang tu dulu. So right now kita nak tengok pula untuk yang E ni. Okay, this E right here, dia pandang belakang dia adalah L. So dia slashkan dengan L. Korang macam, teacher, bila kita belajar benda-benda ni? Okay. Sebenarnya pernah kita belajar suatu ketika dahulu. Kalau korang dah lupa, it is masa korang form 3. Okay, so this one untuk point ni, which is point D kat sini. Kita tengok dia travel. Oh, dia ada S. So, saya akan tulis slash S. Travel lagi, dia akan ada slash K. Macam tu. Okay. And then, this bucu right here, the name is R. Okay, remember the name. So, the name is R, slashkan dengan J. So, RJ. Okay. And then, next one, Q. Kalau kita tengok Q kan. Tengok travel. Tak ada pun dia punya kawan. So, that's why Q tu berseorangan kat situ. Dan last kali kita ada BH. Okay. Itu cara nak buat dia lah. Okay.
But then remember korang gunalah korang punya pembaris ukur 3cm, 6cm dan seterusnya. Saya just tunjuk untuk tunjukkan why is it like this, why is it like that, begitu begini. Okay. And then next one dia kata tengok daripada mana. So sekarang mata kita bukan kat X dah, mata kita dekat Y. Okay. So if mata kita dekat Y, kita akan first thing first, saya akan nampak this thing right here. Okay. So yang itulah yang saya akan lukis terlebih dahulu. So I will just draw that. Okay. Macam tu. Macam ni. Dan macam ni. Okay. Bila saya draw tu, saya akan labelkanlah dia. Ada J. Lepas tu dia ada H. Dia ada B. Lepas tu dia ada Q. Lepas tu dia ada R. Macam tu. Di mana saya boleh label lah. J ni 5cm. Ni 7cm. Okay. Dan setakat tu itu je yang saya tahu. Wait. Sekejap. BQ saya tahu 2cm. So sini adalah 2cm. Okay. So right now kalau korang tengok, okay, itu adalah the first layer. Dan kita nak tengok dia punya layer-layer dia yang lain. Okay. So kalau kita tengok kat sini, sekejap. If we look at this part right here, dia macam ada segitiga macam tu kan. Okay. Yang itu adalah part yang dekat sini. Yang ni. Yang ni. Kita boleh lukis dia kat sini. So, dalam lukisan tak perlu nak warna. Tak payah warna. Diharamkan warna sebenarnya. It's just that untuk korang nampak lah dengan lebih jelas what's currently happening. Okay. So, right now kita dah cover 2 layer. Ni layer yang pertama. Okay. Ni adalah layer yang kedua. Alright. And then lastly, kalau if you guys perasan, okay, dekat belakang sekali ni ada satu shape, ada satu benda ni, dia ada line yang macam ni. So that line kat situ adalah apa yang saya akan lukis juga, okay. Dan dia akan jadi putus-putus sebab line ni kita tak nampak pun, tapi sebab kita macam arkitek, acah-acah arkitek, so line tu pun kita tulis kat belakang tu. Okay, so lepas kita dah buat yang macam gitu, okay, what we need to do is kita kena refine balik lah kita punya ni. So yang ni kita ada 2cm, yang ni kita ada 3cm. Okay, kenapa macam tu? So jom kita tengok. Okay, kalau kita tengok dululah daripada sini, kita ada B. So B dia ada A kat belakang dia, so akan jadi /A. Lepas tu kat sini kita ada H kan, belakang ni kita ada siapa? Kita ada G, so slashkan dengan G. Kat sini kita ada J kan, so belakang dia kita ada K, so slashkan dengan K. Lepas tu kat sini kita ada R. Okay, so belakang R saya akan ada S, so R slashkan dengan S. Lepas tu apa lagi yang saya ada? Sekejap. Okay, dah serabut. So saya ada Q kat sini, so saya akan slashkan dengan, tengok belakang dia ada siapa? Ada P sahaja. Macam tu, okay. So itu adalah yang pertama. Okay, kita tengok yang E ni. Okay, dia sebenarnya adalah line yang kat belakang ni. So sini adalah E, lepas tu sini adalah L. Okay. And then apa lagi yang kita tak terlabel? Ada satu lagi bucu kat sini yang kita tak label. Dia sebenarnya adalah D kat sini. Okay, D. So, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu labelkan lah dia punya panjang-panjang dia. So, kalau kita nampak kat sini, kita ada JR sama dengan KS. So, JR sama dengan KS. So, sini kita akan dapat 3cm. Okay. So, kalau yang kat sini 3cm, kita tahu yang dekat sini adalah 4cm sebab 7 ditolakkan dengan 3. So, saya akan dapat 4cm kat sini. Okay. Lepas tu apa lagi yang saya tak ada? Yeah, I think that's it for this one. Okay. So, dia just like there's a lot of imagination lah yang kita kena imagine kan. Okay. Macam kalau kita tengok kat sini, ni adalah dia punya first layer. Okay. First layer tak cukup. Kita tengok lagi, tembus lagi ke belakang, kita nampak this one pun ada. Tembus lagi ke belakang, kita nampak ada this one. So, semua tu saya
saya lukiskan kat sini. So kalau saya buat properly lah, first layer adalah is what I see right here kan, sini. So ni adalah kita punya first layer. So first layer kita yang ni, yang tu. Lepas tu saya juga nampak saya ada second layer kat sini. Ni apa yang saya lukis kat sini lah. Dan last one saya akan nampak yang dia also ada benda kat belakang yang kita tak nampak. So dia ada kat sini. Okay. So itu adalah untuk plan daripada Y. Alright. So I think that's all for class today. Tomorrow kita akan sambung dengan some more revisions before you guys punya trials. Assalamualaikum dan take care.